Sejak bila peraturan lampu isyarat berubah? Melanggar lampu isyarat merah umpama sudah menjadi trend penunggang motosikal, terutama dalam kalangan penunggang P-hailing. Perkara itu yang semakin menjadi-jadi menimbulkan kerisauan kepada orang awam. Aisyah Fikazaki ada perinciannya. Lampu isyarat macam hiasan je untuk penunggang motosikal. Itulah yang boleh dirumuskan hasil tinjauan di kawasan ibu kota. Boleh dikatakan majoriti penunggang motosikal yang melanggar lampu merah terdiri daripada penunggang P-hailing. Saya baru ni nyaris langgar budak Grab dekat Damansara Perdana. Dia tak tahu kenapa dia rushing sangat. Mungkin nak kejar order ke apa kan, tapi tak elok lah. Sebab bahayakan orang lain juga. Kita tak tahu dalam kereta, macam saya bawa kereta, dia orang langgar traffic light, langgar, ada anak kat dalam kereta kan. So benda tu bahayakan semua orang. Undang-undang pun still kena jaga juga. So kalau kita tengok, saya pun ada follow TikTok semua kan. So banyak tengok isu pasal motor accident. So majority sekarang kalau tengok accident kat Malaysia ni banyak membabitkan motor yang macam Grab semua ni lah. So isu itu sangat besar bagi saya lah. Kami cuba mendapatkan penunggang P-hailing mengenai trend langgar lampu merah ini. Mungkin kerja trip kot. Sebab kalau macam saya part time je. Biasa on malam je. Tapi kalau yang full time ni mungkin dia nak kerja order kot. Tapi atas individu lah, tak semua macam tu. Bagi saya tak semua yang langgar traffic light. Itu ada individu tertentu je. Bagi macam saya ikut situasi lah. Tapi janganlah kerja trip sangat kan, sampai nak orang kata nak membahayakan nyawa sendiri. Itulah. Tidak mahu memukul rata semua penunggang, kami dapati masih ada penunggang motosikal yang berhemah dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, berdasarkan tinjauan, kami mendapatkan pihak berkenaan untuk meneliti isu kesalahan trafik ini. Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, dalam satu kajian mendapati daripada 53,475 kenderaan, hampir 2,000 buah kenderaan melanggar lampu isyarat merah dan 99% merupakan kumpulan penunggang motosikal. Adanya khidmat penghantar-penghantar kan, untuk menghantar makanan dan barangan, isu ini lebih ketara. Satu sebab kita boleh kenal pasti dengan jelas kan, ada logo hijau, ada yang guna warna pink, warna kuning, oranye dan sebagainya. Itu menyerlahkan lagi masalah yang dah ada. Baginya, isu melanggar lampu merah ini memainkan peranan penting dalam keselamatan jalan raya dan dia berpendapat bahawa ianya dapat diselesaikan sekiranya setiap penunggang motosikal, khasnya penunggang P-hailing, membudayakan keselamatan, memandangkan kenderaan motosikal secara asasnya berbahaya. Kalau kita lihat kematian pengguna motosikal di atas jalan raya ni tinggi ya. Hampir 70% setiap tahun. Maksudnya yang meninggal di atas jalan raya, meninggal dunia, hampir 7 daripada 10 yang meninggal. Maksudnya meninggal 10, 7 pengguna motosikal. Kebanyakan majoriti yang besarnya ialah penunggang lah, bukan pembonceng, penunggang lah. Itu yang utama lah. Jadi penunggang P-hailing ini termasuk dalam golongan itu, golongan penunggang motosikal yang sentiasa terancam di atas jalan raya. Kami kemudian bertemu dengan Presiden Persatuan Penghantar Malaysia, Zulhelmi Mansor, untuk menyelami isi hati penunggang P-hailing yang dikatakan kerap membuat kesalahan trafik, khasnya dalam isu perlanggaran lampu merah. Melanggar peraturan jalan raya ni, stand kami ni persatuan pun memang salah. Ya. Tapi inilah isu yang sering kali terjadi. Masyarakat, komuniti, kerajaan kena faham. Beliau berkata isu kesalahan trafik ini sedikit sebanyak dapat diselesaikan sekiranya kerajaan menggesa syarikat pengendali untuk menambah baik sistem peta digital di aplikasi syarikat pengendali supaya ianya selaras dengan sistem peta sebenar. Isu peta digital yang tak sama dengan jarak. Jarak dalam peta digital dia tak sama jarak sebenar. Ya. Contoh, dalam peta digital tu dia ibarat pembaris. Point A ke point B. Ya, daripada sini nak ke sana, ya, daripada sini nak hantar ke seberang sana. Dalam sistem tu dia ikut jarak pembaris. Hakikatnya, realitinya dia kena ikut jalan yang jauh.
Kami cuba mengenal pasti adakah benar dakwaan persatuan terbabit. Okey, jadi saya baru sahaja memesan makanan di waktu puncak dan berdasarkan aplikasi ini katanya 15.9 km jarak daripada restoran ke pejabat saya. Tapi kalau kita lakukan carian di internet, katanya 17.5 km. Jadi benarlah dakwaan bahawa peta di aplikasi tidak selaras dengan peta sebenar. Dia kata akan sampai dalam masa 30 hingga 40 minit. Jadi mari kita tunggu sama-sama, boleh tak sampai pada waktu itu. Okey, jadi makanan baru saja sampai dan berdasarkan aplikasi tadi katanya sampai pada pukul 2.45 tapi sekarang waktu jam 3 petang. Jadi Cik Iqmal, boleh macam terangkan tak? Sebab tadi saya tengok peta di aplikasi tak sama dengan peta sebenar. Jadi macam mungkin ianya agak menyukarkan Cik Iqmal lah. Mungkin menyukarkan saya untuk hantar kat customer, takut customer komplain lambat ke bising. Jadi pun waktu yang orang order ni pun waktu kemuncak, waktu jalan yang terlalu sibuk kan, di pusat bandar yang serba busy ni kan. Ternyata dakwaan ini bukan hanya cakap kosong. Diharap pihak kerajaan segera meneliti pelan penambahbaikan ekosistem ekonomi gig P-Hailing yang telah diserahkan sebulan lalu oleh pihak persatuan dan segera dibincangkan agar ianya mencapai situasi menang-menang. Aisyah Fikazaki melaporkan.